Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya rabbana idza syi'ta sahla. Nas'alullaha an yukrimana bil ikhlas wa an yaj'alana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang semuanya ke majlis ilmu. Satu majlis yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ia merupakan salah satu taman daripada taman-taman syurga. Dan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa jika seseorang itu berpergi-pergian untuk belajar satu bab daripada ilmu agama, itu lebih baik daripada mendirikan 1000 rakaat solat sunat. Sebahagian orang kita, tuan-tuan dan puan-puan, pada malam hari Ramadan mereka semangat datang ke surau untuk mendirikan salat sunat tarawih 20 rakaat campur witir 3 rakaat. Semangat dia. Tapi orang yang sama juga rasa tak semangat untuk hadir ke majlis ilmu, belajar bab daripada ilmu agama. Sedangkan Nabi SAW telah memberitahu bahawa mempelajari satu bab daripada ilmu agama itu lebih baik daripada mendirikan 1000 rakaat solat sunat. Dan ini disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, la an taghduwa fatata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya 100 rak'ah, wa la an taghduwa fatata'allama baban min al-'ilm khairun laka min an tusalliya 1000 rak'ah." Kata Nabi SAW, mafhumnya, wahai Abu Dzar, ini Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Rasulullah. Nabi kata, wahai Abu Dzar, kamu berpergi-pergian untuk mempelajari satu ayat daripada Al-Quran, itu lebih baik daripada mendirikan 100 rakaat solat sunat. Dan kamu berpergi-pergian untuk mempelajari satu bab daripada ilmu agama, itu lebih baik daripada mendirikan 1000 rakaat solat sunat. Cuba tuan-tuan kira, kalaulah ada seorang ni setiap malam bulan Ramadan dia buat tarawih campur witir 23 setiap malam. Orang yang sama juga setiap pagi dia buat solat sunat duha 8 rakaat, 2 rakaat 1 salam. Kalau kita jumlahkan bilangan rakaat solat sunat yang dia buat dalam masa sebulan, belum lagi cukup 1000 rakaat. Kalau setiap pagi dia buat 8 rakaat, setiap malam 23 rakaat, dalam masa sebulan belum lagi cukup 1000 rakaat. Tuan-tuan hadir majlis ilmu, duduk belajar satu bab daripada ilmu agama dengan niat yang ikhlas, semata-mata nak pahala daripada Allah. Kata Nabi SAW, itu lebih baik, bukan sama baik. Nabi kata itu lebih baik daripada salat sunat 1000 rakaat. Sebab itulah kata ulama, kalaulah manusia tahu betapa besarnya nilai majlis ilmu, pasti mereka akan hadir walaupun dalam keadaan merangkak. Tapi ramai manusia pada hari ini mereka tidak tahu nilai majlis ilmu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itulah berlaku sebahagian orang, mereka semangat nak buat solat sunat tarawih, semangat nak buat solat sunat tasbih, tapi tak semangat nak belajar ilmu agama. Jadi mari kita ikhlaskan niat kita kerana Allah dalam menghadiri majlis ilmu pada petang ini. Mudah-mudahan ia menjadi sebab kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis, bu'dan liman adraka Ramadan wa lam yughfar lahu. Kata Nabi SAW, alangkah ruginya orang yang sempat masuk ke bulan Ramadan walam yughfarlah, sedangkan dia tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW,
Kata Nabi, alangkah ruginya orang yang sempat masuk bulan Ramadan namun dia tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang sangat rugi. Dalam keadaan ramai manusia masuk bulan Ramadan dalam keadaan mereka bergelumang dengan dosa. Mereka seakan lemas dalam dosa mereka. Begitu keadaan mereka bila mereka masuk Ramadan. Namun apabila habis Ramadan, mereka seperti bayi yang baru dilahirkan. Semua dosa diampunkan oleh Allah. Ramai manusia seperti itu. Ramai juga manusia yang masuk Ramadan, habis Ramadan, keadaan mereka masih lagi sama. Mereka masih lagi tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang rugi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Dan antara ibadah yang sangat baik dan sangat dituntut untuk kita lakukan, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan, adalah taubat. At-taubah. Kerana bulan Ramadan adalah bulan keampunan. Bulan Ramadan adalah bulan keampunan. Ramai manusia yang beriman diampunkan dosa-dosa mereka oleh Allah pada bulan Ramadan dengan sebab amal saleh yang mereka lakukan pada bulan Ramadan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, taubat adalah satu kewajipan. Ada baginya rukun-rukun dan syarat-syarat. Wajib kita bertaubat daripada segala dosa yang telah kita lakukan, sama ada dosa tersebut adalah dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Wajib kita taubat daripada semua dosa, sama ada dosa kecil maupun dosa besar. Sekalipun dosa kita yang kecil boleh jadi diampunkan dengan wudu yang kita buat, boleh jadi diampunkan dengan sedekah yang kita keluarkan. Wajib juga kita bertaubat daripada semua dosa yang besar maupun yang kecil. Dan wajib bertaubat segera. Setiap kali jatuh dalam dosa, wajib kita taubat segera. Jangan tangguhkan taubat, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan tangguhkan taubat. Berapa ramai daripada manusia yang ketika mana kita sedang duduk dalam majlis ilmu sekarang ini, mereka sedang menjerit-jerit dalam kubur mereka. Mereka sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam berapa bilangan mereka secara tepat. Kalaulah mereka itu diberi permintaan, berapa ramai daripada mereka yang akan minta supaya Allah hidupkan mereka kembali untuk mereka bertaubat atas dosa-dosa mereka. Namun adakah mereka akan dapat peluang itu? Tidak. Seperti mana mereka sudah pun terlepas peluang tersebut, jangan kita terlepas peluang yang sama. Namun untuk seseorang itu bertaubat kepada Allah, dia perlu ilmu. Kalau tidak ada ilmu, tak belajar ilmu fardu ain, boleh jadi seseorang itu dia nak taubat, tapi dia tak tahu macam mana cara nak bertaubat kepada Allah. Dia tak tahu cara nak taubat dengan betul. Berapa ramai daripada kalangan kita yang menyangka cara untuk bertaubat daripada segala dosa adalah dengan memperbanyakkan istighfar. Berapa ramai pula daripada kalangan kita yang menyangka cara bertaubat daripada dosa adalah dengan mendirikan solat sunat taubat. Sedangkan taubat hukumnya apa tadi? Wajib. Ucapkan istighfar bagus, ia perkara sunat, bukan wajib. Memperbanyakkan istighfar perkara bagus. Disebutkan dalam hadis, man lazima al-istighfar ja'alahu Allah min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, siapa yang memperbanyakkan istighfar, Allah kurniakan kepada dia jalan keluar daripada setiap kesempitan, dikurniakan kepadanya rezeki daripada sumber yang tak disangka-sangka. Namun mengucapkan istighfar tidak wajib. Tak wajib ucap istighfar, sunnat. Taubat wajib. Buat solat sunat taubat hukumnya apa? Sunat. Sunat maksudnya kalau tak buat pun
tak apa, tak berdosa. Taubat wajib. Taubat wajib. Maksudnya siapa yang tinggalkan kewajipan ni dia berdosa. Jadi apakah rukun-rukun dan syarat-syarat sah taubat? Ya, taubat ada rukun-rukun macam solat. Ada rukun-rukun. Dan taubat ada syarat-syaratnya seperti mana solat ada syarat-syaratnya. Siapa yang tinggalkan satu rukun solat, adakah solatnya sah? Tak sah. Begitu juga siapa yang tinggalkan satu rukun taubat, taubatnya tidak sah. Dosanya tak diampunkan. Walaupun dia banyak ucapkan istighfar, walaupun dia buat solat sunat taubat, taubatnya tidak sah. Dan taubat ada syarat-syaratnya. Siapa yang tinggalkan syarat sah taubat, taubatnya tidak sah. Dosanya tidak diampunkan oleh Allah. Maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah rukun-rukun dan syarat-syarat sah taubat? Rukun taubat ada 3. Yang pertama adalah al-iqla', iaitu meninggalkan dosa tersebut. Itu rukun taubat yang pertama. Hendaklah seseorang itu meninggalkan dosa tersebut kerana Allah, bukan kerana sebab yang lain. Tinggalkan dosa itu kerana Allah. Kalau seseorang itu dia tinggalkan dosa, satu dosa itu dia tinggalkan kerana dosanya itu dah diketahui orang ramai, dia malu, jadi dia tinggalkan dosa tersebut. Itu bukannya taubat. Ataupun contohnya seorang ni dia selalu berjudi, jadi dia tinggalkan judi sebab dia dah tak ada duit. Itu bukan taubat. Atau contohnya seorang ni dia selalu berzina dengan seorang perempuan, dan perempuan tu dah pindah ke tempat lain, jadi dia pun dah tak berzina. Itu bukan taubat. Rukun taubat yang pertama, hendaklah seseorang itu meninggalkan dosa tersebut kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah, bukan kerana sebab yang lain. Tinggalkan dosa itu kerana takutkan Allah. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang kurniakan nikmat-nikmat kepada kita? Allah. Bagaimana kita berani menderhakai Allah, menggunakan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita? Sesiapa yang meninggalkan dosa kerana Allah, Allah akan kurniakan kepadanya 2 syurga dalam syurga. Allah Ta'ala berfirman, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Mafhumnya, bagi mereka yang meninggalkan dosa kerana Allah, Allah akan kurniakan kepadanya 2 syurga dalam syurga. Ada satu kisah yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, yang telah berlaku pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pada zaman Sayyidina Umar, ada seorang pemuda yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar sangat mencintainya kerana dia adalah pemuda yang saleh, pemuda yang bertakwa. Dan pemuda ini ada baginya seorang ayah yang sudah pun tua. Setiap hari pemuda ini akan mendirikan solat berjemaah di masjid. Pada satu hari, setelah selesai mendirikan solat Isyak secara berjemaah, pemuda ni nak balik ke rumah dia. Ayah dia yang tua tu menunggu dia di rumah. Tapi ayah dia tunggu, dia tak sampai-sampai. Ayah dia mula risau. Apakah yang telah berlaku kepada dia, tuan-tuan dan puan-puan? Ketika pemuda tersebut dalam perjalanan pulang ke rumahnya, ada seorang perempuan zaniyah, seorang perempuan yang penzina, ajak dia, tarik dia untuk berzina dengannya. Pemuda ini pergi ikut perempuan tersebut. Apabila sampai di pintu rumah perempuan itu, tak masuk lagi, sampai di pintu rumah perempuan tersebut, pemuda ini teringat satu ayat daripada Al-Quran. Dia teringat je, dia tak baca pun, dia teringat dalam hatinya satu ayat daripada Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Innal ladhina attaqaw idha massahum ta'ifum minasy syaitani tadhakkaru fa idahum mubsirun. Mafhumnya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila syaitan
tarik mereka untuk melakukan dosa, mereka ingat bahawa Allah melihat, lalu mereka tinggalkan dosa itu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila pemuda ini ingat ayat Al-Quran tadi, dia rasa sangat takut kepada Allah kerana dia tahu Allah Maha melihat apa yang dia lakukan, dan dia pengsan. Ini kisah betul tuan-tuan. Dia pengsan kerana takutkan Allah. Dia pengsan di pintu rumah perempuan tersebut, depan pintu. Perempuan penzina ini, apa dia buat? Dia suruh khadam dia bawa, tarik lelaki ini dan letakkan di pintu rumah lelaki tersebut. Apabila ayah pemuda tersebut mula risau kerana anaknya tak sampai-sampai ke rumah, ayah dia buka pintu untuk cari anak dia, dan dia dapati anaknya berada di hadapan pintu. Jadi dia bawa anaknya masuk ke dalam rumah dan ditunggu anaknya sedar. Apabila anaknya tu sedar daripada pengsan, ayah dia tanya dia, apa yang telah berlaku wahai anakku? Anak dia kata, khairan insya-Allah, mudah-mudahan ada kebaikan padanya insya-Allah. Dia tak nak khabar. Ayah dia tanya lagi, apa yang berlaku wahai anakku? Apa yang sebabkan dia jadi pingsan? Apa yang dah terjadi? Akhirnya pemuda ini pun cerita kepada ayahnya apa yang berlaku. Dia cerita, telah berlaku kepada saya sekian. Dan saya teringat satu ayat Al-Quran, lalu saya pingsan. Ayah dia tanya, apakah ayat Al-Quran tersebut? Ayat mana yang kamu teringat tu? Dia pun baca. Apabila dia baca dengan lidahnya, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadhakkaru fa idahum mubsirun. Dia tarik nafas yang panjang, dia hembuskan nafasnya, lalu keluar roh dia daripadanya. Dia mati kerana terlalu takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana kita nak jumpa orang macam ni zaman sekarang? Subhanallah. Lalu apabila dia meninggal, ayahnya segera menguruskan jenazah dia pada malam itu juga. Ayahnya mandikan dia, kafankan dia dan kebumikan dia pada malam itu juga. Dan apabila siang, ayah dia berjumpa dengan Khalifah Sayyidina Umar dan bagi tahu bahawa anaknya itu dah meninggal dunia pada malam sebelumnya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu minta daripada ayah pemuda ini untuk bagi tahu dia di mana anaknya itu dikebumikan. Sayyidina Umar kenal pemuda ini. Sayyidina Umar sangat sayang, cinta kepada dia. Dia pemuda yang saleh, yang bertakwa, yang takutkan Allah. Sayyidina Umar kenal dia. Sayyidina Umar kata, tunjukkan kepada aku di mana anakmu telah dikebumikan. Jadi ayah pemuda ini tunjukkan kepada Sayyidina Umar dan rombongannya di mana kubur anaknya. Apabila sampai di kubur pemuda tersebut, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dia bagi salam. Dia kata, assalamu alayka ya fata. Assalamualaikum ya fata, wahai pemuda. Kemudian Sayyidina Umar kata, qala Allah Ta'ala wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Maksud ayat Al-Quran tersebut adalah, dia kata Allah Ta'ala berfirman, wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Difahami daripada ayat Al-Quran tersebut bahawa sesiapa yang tinggalkan dosa kerana takutkan Allah, Allah akan kurniakan kepadanya 2 syurga dalam syurga. Lalu Sayyidina Umar tanya kepada ahli kubur tersebut, kepada pemuda itu. Sayyidina Umar kata, Allah Ta'ala berfirman, wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Adakah kamu telah dapat apa yang disebutkan dalam ayat Al-Quran tersebut? Adakah kamu telah dikurniakan? Adakah kamu telah dikurniakan 2 syurga dalam syurga? Lalu pemuda itu mengatakan, keluar suara daripada kubur tu. Dan suara itu didengari bukan saja oleh Sayyidina Umar, bahkan oleh semua yang hadir ketika itu.
keluar suara daripada kubur mengatakan, wa'alaikumussalam ya amiral mu'minin. Ya, Allah telah kurniakan kepadaku 2 syurga dalam syurga. Ini karamah pemuda tersebut dan karamah Sayyidina Umar Al-Khattab. Maka sesiapa yang tinggalkan dosa kerana Allah, Allah akan kurniakan kepadanya apa dia? 2 syurga dalam syurga. Itu rukun taubat yang pertama, iaitu meninggalkan dosa kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah an-nadam, dan ini rukun taubat yang paling besar, menyesal. Menyesal kerana kita telah menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun taubat yang paling besar. Jika seseorang ini buat kebaikan kepada kita, dia bagi kita RM100,000. Ada seorang ni contohnya, dia bagi kepada kita RM100,000 dan dia minta kita buat sesuatu. Bukankah kita malu kalau kita tak buat apa yang dia minta? Ini kita dengan manusia. Allah Ta'ala, Allah yang mengurniakan segala nikmat yang kita dapat kepada kita. Bagaimana kita berani menderhakai Allah, menggunakan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita? Dan ingatlah tentang azab kubur dan azab dalam neraka. Itu dapat membantu kita menghadirkan perasaan menyesal dalam hati. Rukun taubat yang ketiga adalah al-azam ala an la ya'uda ilaihi fil mustaqbal. Berazam untuk tidak jatuh lagi dalam dosa yang sama pada masa akan datang. Berazam untuk tak buat lagi dosa tersebut pada masa hadapan. Itu rukun taubat yang ketiga. Dan tambahan atas 3 rukun taubat tersebut ada syarat. Sekiranya dosa tersebut melibatkan hak anak Adam, hendaklah dia selesaikan dengan orang tersebut. Contohnya kalau dia ada mencuri harta saudaranya yang lain, dia selesaikan dengan orang tu, sama ada dengan dia pulangkan semula atau dia minta halal. Bukannya seorang ni dia mencuri harta jiran dia contohnya, lepas tu dia simpan harta yang dia curi tu, dia tetap guna juga. Tak. Itu bukan taubat. Dan satu lagi syarat, sekiranya dosa tersebut adalah meninggalkan kewajipan, wajib dia qada semula. Wajib qada semula. Ada sebahagian orang waktu muda-muda dulu, zaman Pop Yeye, zaman Agogo dulu, dia tak jaga solat. Sedangkan dia dah balik, dia mukallaf, dia tak jaga solat fardu. Kemudian apabila dah meningkat usia, dah cecah 50 tahun, 60 tahun, dia mula melazimi surau, melazimi masjid, pakai kopiah, datang solat 5 waktu di masjid surau. Namun dia tak qada semula solat-solat yang telah dia tinggalkan. Orang seperti ini keadaannya tidak baik. Keadaannya tidak baik walaupun dia melazimi solat berjemaah di masjid surau. Sebab itulah kata ulama, sesiapa yang ada solat qada yang wajib ke atasnya, jangan disibukkan dirinya dengan solat sunat tarawih atau dengan solat-solat sunat. Sibukkan diri dengan solat qada terlebih dahulu. Jangan kata Ramadan setahun sekali saja ustaz. Ya, Ramadan setahun sekali. Siapa boleh jamin yang kita boleh hidup sampai habis Ramadan? Kita tak boleh jamin kita boleh hidup sampai habis Ramadan. Jangan kita tangguh solat qada yang wajib ke atas kita. Jangan tangguh. Sebahagian orang ada banyak solat fardu yang telah dia tinggalkan dengan sebab malas. Yang wajib dia qada. Bila bulan Ramadan, dia duduk saf paling depan, dia antara orang paling semangat dekat situ nak buat solat sunat tarawih. Sedangkan solat qada yang wajib dia buat, dia tak buat. Ingatlah kata-kata Safi bin Zarruq rahimahullah, seorang ulama sufi mazhab Maliki. Dia mengatakan, halakul khalqi fi harfain, antara punca kerosakan ramai manusia ada 2 perkara. 2 perkara ni menjadi punca kerosakan ramai manusia. Salah satunya dia kata, ishtighalun binafilatin wa ihmala faridah, menyibukkan diri dengan yang sunat dan mengabaikan yang fardu. Ini dah disebutkan oleh para ulama. Ini punca kerosakan ramai orang, sibukkan diri dengan yang sunat sedangkan yang fardu dia abaikan. Dan
antara perkara yang boleh memotivasikan seseorang itu untuk segera buat solat sunat antara perkara yang boleh memotivasikan seseorang itu untuk buat solat qada adalah diingat bahawa tidak ada amalan sunat yang pahalanya lagi besar daripada amalan fardu. Tak ada amalan sunat yang pahalanya lagi besar daripada amalan fardu. Antara solat qada dengan solat sunat tarawih, mana pahalanya lagi besar? Solat qada. Solat qada. Dan solat qada wajib dilaksanakan. Kalau sepanjang hidup tuan-tuan perempuan langsung tak pernah buat solat sunat tarawih, tuan-tuan tak akan diazab di akhirat dengan sebab itu. Tapi jika ada solat fardu yang wajib tuan-tuan perempuan qada, namun tuan-tuan perempuan tidak qada, tuan-tuan dan puan-puan berhak untuk diazab di akhirat. Berhak diazab di akhirat. Nas'alullah as-salamah. Dan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah, syarat utama untuk seseorang itu diampunkan oleh Allah adalah hendaklah dia merupakan orang yang beriman. Kerana Allah tidak akan sesekali mengampunkan dosa orang yang kafir, orang yang musyrik. Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Mafhumnya, Allah tidak akan sesekali mengampunkan dosa orang yang musyrik, orang kafir, dan Allah mengampunkan dosa selain daripada kekufuran bagi sesiapa yang Allah kehendak. Siapa yang nak dosa-dosanya diampunkan oleh Allah, hendaklah dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan dia buat taubat atas dosa-dosa yang telah dia lakukan. Orang yang beriman dengan Allah meyakini bahawa Allah ada wujud dan tiada keraguan pada kewujudan Allah. Allah ada tanpa permulaan dan tanpa pengakhiran. Allah bersifat dengan mukhalafatuhu lil hawadith, maksudnya Allah tidak sama dengan makhluk. Maka Allah tidak disifatkan dengan saiz atau ukuran. Allah tidak disifatkan dengan bentuk atau rupa. Allah tak disifatkan dengan anggota badan. Allah tidak disifatkan dengan warna. Itu semua sifat makhluk. Dan Allah bukan di satu tempat seperti kita. Allah juga bukan di setiap tempat seperti udara. Allah tidak sama dengan makhluk. Maka Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah bukan di satu tempat dan Allah bukan di mana-mana. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Sesiapa yang meyakini Allah berada dalam syurga atau di langit atau duduk bersemayam di atas arash atau dalam Kaabah, dia tidak mengenal Allah. Dia tidak mengenal Allah. Allah tidak akan sesekali mengampunkan dosanya jika keyakinan itu ada dalam hatinya. Maka ringkasannya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah, segeralah bertaubat kepada Allah sebelum kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan buatlah taubat dengan cara yang betul supaya kita termasuk dalam hadis Nabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadh-dhanbi kaman la dhanba lah, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Mafhumnya, sesiapa yang bertaubat daripada dosa dengan cara yang betul, dengan menyempurnakan rukun-rukun dan syarat-syarat sah taubat, kaman la dhanba lah, seumpama orang yang tidak ada dosa baginya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dihindari daripada neraka dengan sebab majlis ilmu yang kita hadir pada hari ini. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu kulla khair. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.